Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah hari ini Masya Allah tuan-tuan boleh hadir. Hari ini kita agak lambat sikit. Hari ini anak murid menunggu tuan gurunya mungkin, dan satu amalan sunnah Nabi SAW. Jadi biasanya tuan guru menunggu anak murid. Hari ini anak murid menunggu tuan guru. InsyaAllah itu je. Kadang-kadang anak sepatutnya setiap hari anak murid kena menunggu tuan guru. Sebenarnya tuan-tuan pun dah menunggu saya hari-hari. Jadi kebetulan hari ini Masya Allah saya lewat sikit mesyuarat panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mesyuarat kita panjang hari ini. Itu pun sudah mesyuarat sembahyang. Saya pun sembahyang awal dari awal. Budak semangat budak-budak. Mesyuarat tengah berjalan ni. Mesyuarat panjang sikit Masya Allah. Sebab kemasukan belajar kan baru masuk, ada mesyuarat panjang sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadihim ilal haqiqatil majada. Amma ba'du. Malam ni kita berada di muka surat berapa ya? Dan ini kita berada di muka surat berapa? Tetamu-tetamu Allah 391. Ganjaran besar untuk orang yang datang masjid daripada jauh. Jabirin, golongan yang akan berada di bawah naungan kerahiman Allah ya. 393 malam ni. Malam ni kita berada di muka surat berapa? 393 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan ke Kuantan Haji Abdullah Sattar insyaAllah. Mungkin awal bulan ke program ke Kuantan. InsyaAllah nanti akan atur pada bulan 9 ni. 392. Kau dah habis dah 700 tu. Hadis ke 700 saya. 392 bracket 12. Okey. Hadis sambungan daripada semalam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'du. Ya, kita berada ke hadis ke-700, iaitu dalam muka surat 392, hadis ke-700 kurungan 12 dalam kitab Salat, berada di jilid kedua dalam kitab Midrajul Fawatih, bab masjid dan tempat-tempat solat. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin radhiyallahu anhu qala خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد عرضنا ذلك قال يا بني سلمة بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم Rawahu Muslim. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahawa tanah di sekitar masjid kosong. Maka Banu Salimah yang merupakan satu kabilah di Madinah yang tinggal jauh dari masjid. Banu Salimah ni dia berada jauh daripada masjid. Mahu berpindah hampir dengan masjid. Berita tersebut telah sampai kepada Nabi. Maka baginda bersabda kepada mereka, sesungguhnya telah sampai kepadaku berita bahawa kamu ingin berpindah berhampiran masjid. Mereka menjawab, ya Rasulullah, kami inginkan yang demikian. Maka Nabi SAW bersabda, wahai Bani Salimah, tetapkanlah di perkampungan kamu.
langkah-langkah kamu hingga sampai ke masjid akan ditulis. Tetaplah di perkampungan kamu, langkah-langkah kamu sehingga sampai ke masjid akan ditulis. Maksudnya akan dituliskan ganjaran. Maksudnya di mana kita berada, di situlah kita teruskan kehidupan kita. Dan dalam suasana itu, sebab tu saya telah mengesyorkan pada ustaz-ustaz yang mana kita tak perlu duduk di madrasah. Kita duduk di tempat-tempat yang mana bertebaran, dan di situ kita boleh mulakan usaha. Kita tak duduk, kita tak jadikan satu kelompok. Kita teruskan di mana kita berada. Sebab itu dalam usaha jemaah dakwah tabligh, kita pada ahli jemaah semua, maknanya pada rakan-rakan seusaha, ahbab, kita tidak menyuruh mereka meninggalkan pekerjaan-pekerjaan mereka. Dan mereka dengan pekerjaan masing-masing dan dalam kesibukan masing-masing, semasa mereka mengurus keluarga dan kehidupan mereka, dan mereka boleh meluangkan masa dan memberi masa untuk agama. Jadi kalau kita berhenti di mana saja kita berada, so kita telah kosongkan tempat tadi. Bila kita kosongkan tempat tadi, tempat yang kita kosong tadi, kita duduk di satu kawasan dengan kita punya kumpulan, dengan kita punya baru, dengan kita punya kumpulan dan kita punya orang baru. Alhamdulillah, ahlan untuk Amin Abdul Jamal, Masya Allah. Lama-lama sikit dia biasa dah tu dengan jemaah, insyaAllah bila mengetahui kita berada. Sebab kita pun di program yang ke-93 dah malam ni, 93 kali dah siri. So agak lama lah, Masya Allah. Apa, insyaAllah ahlan wa sahlan kepada yang baru datang kepada majlis kita, Masya Allah. Jadi apa yang saya bincangkan tadi berkenaan dengan hadis ini, yang tak tulis sebagai tatbiqnya, tapi terus kita ingatlah. Sebab di mana saja bidang yang kita ada, di kawasan mana kita berada. Sebab kita nak hidupkan agama ni di seluruh dunia, di seluruh tempat dan di seluruh aspek kehidupan. Di seluruh tempat dan di seluruh aspek kehidupan. Dan di mana saja kita berada, maka kita tetap di sana dan kita meneruskan kehidupan kita di sana, dan kita mengekalkan agama kita di sana, dan kita membawa agama di sana, dan kita menjalankan suasana agama. Barulah suasana agama itu hidup di bazar, di pasar, di hospital, di tempat kerjaan, di pejabat, di mana-mana sahaja. Masya Allah, pakaian seragam, ahli jemaah pakaian seragam, hidupnya suasana-suasana agama, dan hidupnya mereka-mereka yang menghidupkan kembali amalan agama. Jadi sebab itu Nabi kata, tetaplah kamu di tempat kamu. Jadi nampak mudah kamu nak datang ke masjid, nampak mudah dekat dengan masjid untuk uruskan, tak? Kehidupan kita teruskan. Seorang guru, dia tetap dengan guru. Ada satu orang kata, Ustaz, saya nak berhenti kerja sebab susah nak buat usaha dakwah, nak menjalankan kerja dakwah. Saya kata teruskan. Dan masyayikh kita kata teruskan. Dengan apa pekerjaan kita, maka di situ kita menyusun kehidupan dan kita menyusun macam mana usaha kita. Dengan ini Allah SWT akan memberi keberkatan pada kita. Jadi kita tak perlu tinggal. Kita nampak begitulah. Ada orang kata, Ustaz, kita tak dapat berhenti lagi, tak dapat pencen awal lagi. Tak apa, oleh kerana kita ada komitmen yang lain, kita ada tugas yang lain. So kita teruskan. Kita teruskan. Tak boleh pencen umur usia tua sebab nak mengaji banyak lagi. Tak, inilah sambil kita bekerja, kita boleh belajar. So kita meneruskan kita. Nanti kita pencen, kita teruskan. Kadang-kadang kita berhenti satu tempat, kita tak boleh bagi tumpuan pula. Banyak benda lain pula kita kena teruskan. Kita kena teruskan. Boleh, insyaAllah. Jadi hadis yang seterusnya 701 kurungan 7. 7 golongan yang akan berada di bawah naungan kerahiman Allah SWT pada hari kiamat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu, imamun adlun, syabun nasha'a fi ibadatillah, wa rajulun qalbuhu mu'allakum bil masjid,
إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه تفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال قال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه متفق عليه. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan akan dilindungi Allah di bawah naungan kerahimannya, naungan rahmatnya pada hari yang tiada naungan selain daripada bayangan rahmatnya. Iaitu pertama, pemerintah yang adil. Kedua, pemuda yang menggunakan masa muda untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, lelaki yang hatinya sentiasa terpaut kepada masjid. Keempat, dua orang yang berkasih sayang antara satu sama lain kerana Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertemu dan berpisah kerana Allah. Kelima, lelaki yang mengingati Allah semasa bersunyi diri sehingga berlindungan air matanya. Keenam, lelaki yang digoda oleh wanita bangsawan lagi jelita lalu dia berkata, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Ketujuh, seorang yang memberi sedekah dan dia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu sedekah yang diberikan oleh tangan kanannya. Hadis muttafaqun alaih. Penerangan pemerintah yang adil. Pertama, orang yang akan berada di bawah naungan kerahiman Allah. Kalau kita tengok dalam hadis ni 7 golongan lah. Tapi sebenarnya sesuatu perkara tadi Nabi akan memberitahu berbagai tempat dan keadaan. Kadang Nabi bagi 7, kadang lagi bagi tahu tempat lain lagi. Jadi sebenarnya mereka yang berada di bawah naungan kerahiman Allah SWT di hari kiamat lebih 40 golongan. Cuma dalam hadis ini diberi 7. Di tempat lain Nabi akan cerita lain. Jadi kalau kita gabungkan kesemuanya, mungkin ada di hadis yang lain ada 3 dan ada yang diulang. Jadi kalau kita tak berulang, jadi lebih kurang 40 golongan. Misalnya hadis Bukhari. Dalam hadis Bukhari 7,275 hadis. Tapi kalau dibuang hadis berulang, hanya spesifik hadis ialah 4,000 sahaja. 4,000 sahaja. Jadi yang hadis berulang. Begitulah juga. Jadi 7 golongan ini kalau dicampur-campur dengan golongan dalam hadis-hadis yang lain, golongan yang akan berada di bawah naungan kerahiman Allah SWT pada hari kiamat nanti ialah lebih daripada 40 golongan. Okey, 7 ni siapa? Pemerintah yang adil disebut dahulu kerana keafdalannya, kerana afdal dia lah, sebab tu dia sebut nombor 1. Begitu. Jika dilihat dari hadis-hadis yang lain, banyak lagi golongan yang dinaungi di bawah naungan kerahiman Allah. Lebih kurang 40 golongan. Jadi 40 golongan. Pemerintah dan pemimpin yang adil. Kedua, lelaki yang remaja, syabun, orang remaja. Masa muda disebut waktu muda. Kerana apabila seorang itu telah tua, keinginan nafsunya telah berkurangan. Dan ibadat biasanya akan dilakukan di waktu tua. Berterusan beribadat pada waktu muda perlu kepada mujahadah yang kuat. Orang tua ni kan, dia ni cakap besar. Cakap tu memang tak pernah kalah. Tapi tenaga, jadi seri tenaganya tak banyak dah. Cakap tu tak pernah menang pun, tak pernah kalah pun. Tapi muda naik malam ni. Muda naik selalu. Muda dia memang muda. Orang yang muda. Jadi masa muda ni banyak perkara-perkara. Masa remaja lah banyak perkara yang boleh dilakukannya. Tapi Masya Allah, dia memang umur remaja dia memang umur gila-gila lah. Dia buat satu-satu benda tu dia buat dengan betul-betul.
Dia buat yang betul-betul. Dia umur 17, 18. Oh, memang tu kalau anak-anak kita kan 16, 17 tu dah pening kepala. Mak-mak kita dulu pening kepala sebab kita seronok ke agama, kita cenderung ke agama. Dia kata peninglah anak aku, sesat dah anak aku. Sekarang kita pening tengok anak aku habis sesat lah anak aku. Jadi dia umur 16, 17, umur yang remaja tu sebab dia nak try satu-satu benda. Kalau dia pelik-pelik sungguh kan anak-anak kita. Dia pelik-pelik sungguh. Semoga Allah SWT memberi kebaikan. Jadi zaman kita dulu 16, 17 tu. Zaman orang kata apa pun kita tak dengar. Tapi masa tu nasib baiklah kita seronok. Nasib baiklah kita seronok kepada agama. Tapi ibu bapa pun pening juga dengan kita. Dia kata sesat dah anak aku. Sesat dah anak aku. Masa dia tengah semangat, orang dakwah panggil jos. Zaman tak dengar apa tu. Untuk agama je mati pun tak apa. Jadi berterusan dengan usia muda. Hati yang terpaut ke masjid. Orang yang mana hati terpaut masjid, bila keluar daripada masjid tetap ada keinginan untuk datang lagi. Sebab itu dalam usaha dakwah dipupuk sifat cinta kepada masjid dan serta fikir usaha untuk menghidupkan masjid dengan amalan. Nak hidupkan balik masjid tadi dengan amalan-amalan. Bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Mereka mengekalkan hubungan persaudaraan yang baik sehingga akhir hayat. Generasi seterusnya juga meneruskan. Macam mana mak ayah, keluarga mereka, Masya Allah. Masya Allah, zaman mak ayah lagi, zaman atuk nenek lagi, Masya Allah. Ada perhubungan kekeluargaan, bukan kekeluargaan, perhubungan persaudaraan, jiran dan sebagainya. Tapi masih lagi, masa tu anak masih lagi berhubung satu sama lain, cucu, berterusan, begitu sekali. Ketiga, mengingati Allah bersunyi. Kelima, mengingati Allah bersunyi diri. Bahkan di khayat ramai pun hatinya sentiasa takut kepada Allah. Dia mempunyai sifat raghbah dan rahbah. Raghbah dan rahbah, yakni mengharapkan rahmat Allah. Raghbah itu mengharapkan rahmat Allah. Rahbah iaitu takut kepada azab Allah. Dan yang keenam, lelaki yang digoda ataupun wanita yang digoda, sama-sama je, tapi biasanya yang menggoda tu wanita lah yang digoda. Lelaki yang digoda oleh wanita. Termasuk juga seorang yang boleh melihat wanita tetapi dia menahan dirinya. Dia akan mendapat ganjaran yang sangat besar. Wanita yang tak boleh kita lihat, apatah lagi wanita-wanita yang mana tidak menutupi auratnya, tak boleh kita lihat, kita menjaga pandangannya. Sebenarnya menjaga pandangan ni sebab menyebabkan manisnya ibadat. Dia tak semesti tertakluk pada lelaki. Kadang-kadang wanita yang pakai purdah tu, mata nampak mata 2 biji pun, mata dia seliau ke sana ke seliau ke ni, nampak dia tutup, tapi mata pun tak jaga juga. Tengok mana jemaah-jemaah kita yang handsome ni dalam Mishkat Midrash ni. Begitu. Jadi khususnya Miyazawa tu. Miyazawa tu. Yang orang kita, yang pelajar kita, yang jemaah kita lah, pelajar-pelajar yang belum kahwin lagi tu. Masya Allah. Begitu. Khair. Bersedekah secara bersembunyi atau terang-terangan lebih afdal. Jika sedekah nafil, maka eloklah diberi secara sembunyi. Tetapi jika sedekah wajib, yakni zakat, maka hendaklah tidak boleh diberi secara sembunyi kerana zakat diberi kepada asnaf zakat. Secara tidak langsung mendapat ganjaran memberi galakan pada orang ramai untuk menunaikan zakat. Ini zakat saya. Kita kena beritahu, ini zakat saya. Ambillah pada asnaf yang cukup. Dan mendapat ganjaran bersolat jemaah, dapat ganjaran solat jemaah 25 kali ganda. Solat jemaah ni ada pendapat mengatakan 25, ada pendapat mengatakan 27. Hadis yang 702 golongan 14. Begitu. Tuan-tuan, okey. Kita ke sana ke sini sekarang memberi tumpuan apa yang kita nak pelajari. Tuan-tuan duduk dengan tawajuh dalam pembelajaran kita, dengar dengan baik, dengan niat untuk kita amalkan dan kita sampaikan. Semoga Allah SWT fahamkan kita dan Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن وضوءا ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيعة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في المصلى اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة وفي رواية قال إذا دخل المسجد كانت الصلاة تحسبه وزاد في الدعاء الملائكة اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat seorang itu secara berjemaah digandakan berbanding solatnya di rumah atau di kedai sebanyak 25 kali ganda. Ini ialah apabila dia berwuduk, lalu dia memperelokkan wuduknya, kemudian dia menuju ke masjid dengan niat untuk menunaikan solat. Tiadalah dia melangkah satu langkah, melainkan diangkat baginya satu darjat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Apabila dia menunaikan solat, maka para malaikat akan sentiasa mendoakan keampunan untuknya selagi mana dia bersolat. Para malaikat itu berdoa, Ya Allah, ampunilah dosanya. Ya Allah, rahmatilah dia. Seorang itu berterusan dikira dalam keadaan bersolat selagi mana dia menunggu solat. Ini kita perlu pergi awal, kita sembahyang sunat, lepas tu kita tunggu iqamat, dan selepas tu maka dia dikira dalam menunggu solat. Dalam riwayat yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang itu masuk ke dalam masjid, maka solat itu akan menahannya. Baginda menambah lagi dalam doa malaikat, Ya Allah, ampunilah dosanya. Ya Allah, terimalah taubatnya. Malaikat akan terus berdoa untuknya selagi mana dia tidak menyakiti malaikat dan berhadas. Selagi dia mana tak menyakiti malaikat, maksudnya dia tak bawa perkara-perkara yang tak menyukakan malaikat, bau-bau barang-barang yang tak dibenarkan masuk dalam masjid. Barang-barang yang tak dibenarkan masuk masjid, bauan yang busuk tadi. Jadi dia tak sukalah, malaikat tak suka. Ada juga pendapat mengatakan 27 kali ganda. Mungkin kerana awalnya Allah memberitahu Nabi sebanyak 25 kali ganda, kemudian ditambah menjadi 27. Atau orang yang solat di saf hadapan mendapat 27. Ini keberangkalian lah. Ada 27 hadisnya. Manakala di saf belakang mendapat 25. Atau orang yang datang dengan susah payah mendapat 27. Yang datang senang lenang akan mendapat 25. Pada musim panas zuhur asar lebih susah untuk datang ke masjid, kerana musim sejuk pula pada waktu isyak dan subuh. Atau 25 kali gandaan, yakni 2 kuasa 25. 2 kali 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 2. Itu dipanggil al-mudha'af tu. Itu 2 kuasa 25. 2 tersebut ialah pahala imam dan makmum, dan bersamaan dengan kuasa 25. Jadi pahala sembahyang Jumaat kalau kira 2 kuasa 25 mengikut tafsiran oleh Syekh Zakaria rahmatullah alaih. Ini tafsiran Syekh Zakaria rahmatullah alaih, iaitu Syekh Maulana Zakaria rahmatullah alaih, iaitu penulis Fadail Amal itulah, penulis Fadail Amal. Jadi orang kata ramai, sebab orang tak kenal saksiyah Syekh
orang tak kenal siapa itu Syekh Zakaria rahmatullah alaih. Siapa tak kenal Syekh Zakaria rahmatullah alaih? Dan kalau orang tak kenal, kalau orang tak suka, dia kata Syekh ni menulis hadis dhaif banyak dalam Fadail Amal. Sebenarnya Syekh ni sebenarnya dia mengajar Bukhari 50 tahun hadis Bukhari dan syarah pula kitab Imam Bukhari. Kalau mengikut Syekh, Syekh adalah guru kami di peringkat atuk. Guru saya yang mengajar Mishkat ni Syekh Ihsan Hafizahullah, damat barakatuhum, Hafizahullah. Masih ada lagi umur 80-an lebih lah. Lebih 80-an lebih lah. Dan beliau adalah anak murid kepada Syekh Zakaria rahmatullah alaih. Jadi kalau orang kenal Syekh Zakaria, orang tak akan kata siapa itu Syekh Zakaria, pengarang hadis dhaif. Tidak. Orang akan kenal dalam ilmiah, orang tidak akan mempertikaikan siapa itu Syekh Zakaria rahmatullah alaih. Dalam ilmiahnya terlalu tinggilah dalam ilmiahnya. Beliau tu atas desakan pakciknya Maulana Ilyas, pengasas dakwah ni, beliau telah menuliskan kitab untuk memudahkan bagi semua orang awam, yani semua peringkat awam dan sebagainya untuk membaca dan memahami. Itulah kita namakan kitab Fadail Amal yang ditulis oleh beliau. Cerita yang ditulis oleh beliau. Beliau ni dalam aktiviti beliau, saya dah beritahu dulu, beliau menghafal Al-Quran. Selepas beliau syahadah kepada Al-Quran, beliau menghafal Al-Quran dan syahadah mendengar Al-Quran. Dan bapa beliau, iaitu Syekh Maulana Yahya rahmatullah alaih, telah memerintahkan beliau untuk duduk membaca Al-Quran setiap hari selama 6 bulan selepas subuh, dan mesti khatam Al-Quran setiap hari, setiap kali selama 6 bulan selepas syahadah. Syahadah ni maksud dia selepas belajar, seorang pelajar tu hafiz. Dia kategori hafiz macam ni. Dia belajar hafiz, lepas dia belajar hafiz, pelajar itu kena buat syahadah. Ibu bapa kena faham. Kadang-kadang dia kata anak dia dah hafiz, so sebenarnya dia tak habis lagi. Dia kena lagi mengulang untuk mengambil syahadah. Selepas tu dia akan mengambil syahadah, iaitu dia akan membaca Al-Quran. Dan syahadah tu mengikut madrasah tadilah, mengikut tempat yang dia belajari tadilah. Tapi kebanyakan kalau kita dalam sistem madrasah, kita akan ambil syahadah, pelajar-pelajar akan ambil syahadah selepas beliau hafal. Kadang-kadang beliau hafal 2 tahun. Dalam persediaan syahadah tu dia akan ambil lagi masa setahun 2 tahun. Begitu. Sebab untuk memantapkan hafalan supaya ia menjadi amalan kehidupan. Jadi dia baca, buat syahadah. Dengan syahadah tadilah, pelajar tadi dia tak akan lupa Al-Quran. Sebab menghafal sahaja Al-Quran wajib mengingati dan mengekalkannya sampai dia mati. Itu penting. Kalau menghafal Quran, kena hafal balik dan kira jangan lupa. Jadi itu bagi para hufaz, mereka bagi anak-anak tuan-tuan yang telah hafiz, maka jagalah baca Al-Quran mereka supaya setiap hari membaca sekurang-kurangnya 3 juzuk, supaya hafalan yang dibaca tadi terus mantap dan tidak lupa. Itulah adalah cara penjagaannya supaya dia menjadi hati Al-Quran. Jadi selepas syahadah, maka beliau didudukkan oleh ayah beliau selama 6 bulan. Setiap hari mesti khatam Al-Quran. Mesti. Allama tu ialah sirah. Sebenarnya ulama, allama ni wazan dia fa'al. Fa'alun. Dia dalam sirah mubalaghah. Surah mubalaghah ni menunjukkan allama ni orang yang banyak ilmu lah. Dah lah alim, banyak pula ilmu. Begitu. Allamah. Jadi satu gelaran. Dia daripada perkataan alim juga. Allamah. Fa'alun. Allamatun. Fa'alun wazan dia. Fa'alun. Allamatun. Dia ada wazan dia. Fu'alun. Fu'ala'u. Fi'alun. Fu'ulun. Dia ada masdar dia tasrif. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilu, fu'alun, fu'ala'u, fi'alun, fu'ulun, fa'ilatun, fu'ilun, fu'ilatun. Dia tasrif dia tu. Panjang je kata dia pula. Alamatun, fa'alun, alamatun, fa'alatun, fa'alun. Jadi alamah, fa'alun.
Okey, itu maksud dia. Sebab tu dia panggil Allamah tu. Begitu. Khair. Jadi beliau membaca Al-Quran selama 6 bulan. Setiap hari beliau khatam. Selepas subuh, beliau tak akan diberi sarapan selagi beliau tidak mengkhatamkan 30 juzuk Al-Qurannya. Beliau kata kalau musim panas, saya akan belajar. Saya akan duduk lepas main subuh. Saya duduk di atas bumbung masjid. Saya akan baca Quran sampai jam 11 pagi. Habislah sebuah Al-Quran. Barulah saya sarapan selepas itu. 11 hingga 12 pagi saya habis Saya habis pukul 12. So saya tak boleh sarapan lagi. Saya sarapan pada pukul 10 pagi, 11 pagi. Lepas tu, lepas zuhur tu baru saya belajar pembelajaran kitab dengan bahasa Farsi. Dulu kita belum bahasa Arab, kita belajar kitab Farsi. Banyak lagi kitab-kitab ilmiah dalam bentuk tulisan Farsi. Begitu. Lepas tu, beliau kata selepas 6 bulan, beliau membaca Al-Quran. Dan beliau kata, setelah 6 bulan, saya mengulangi Quran setiap hari selepas saya syahadah. Dan setiap hari selama 6 bulan, setiap hari saya khatamkan Al-Quran. Al-Quran bagi saya adalah seperti surah Fatihah. Seluruh Al-Quran bagi saya adalah seperti surah Fatihah. Begitu mantapnya Al-Quran. Masya Allah. Jadi Al-Mudha'af ni 22 ganda 25. 25 kali ganda dipanggil Al-Mudha'af. 2 kuasa 25. Bukan 25 kuasa 25, banyaklah. 2 kuasa 25. Maka jawapannya ialah 108,864 pahala. Atau berapa sahaja ganjaran pahala yang disukai oleh Allah. Di zaman Rasulullah, di masjid tidak ada tempat wuduk. Kebanyakan sahabat berwuduk di rumah mereka. Orang musafir akan berwuduk di perigi-perigi dekat dengan kebun-kebun. Di masjid dia tak ada lagi buat persiapan untuk berwuduk. Semua orang akan datang dengan ada wuduk dah. Tempat tandas masjid tak ada tu, dia latest punyalah persiapan selepas itu. Okey, hadis yang 703-15. Doa masuk dan keluar masjid. Wa an Abi Hurairah wa an Abi Usaid radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum masjida falyaqul Allahumma iftah li abwaab rahmati wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Rawahu Muslim. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kamu memasuki masjid, maka hendaklah dia membaca doa ini. Ya Allah, terjemahannya, bukakanlah untukku pintu-pintu. Bukanlah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Apabila dia keluar, hendaklah baca doa, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon limpah kurniamu. Buka pintu rahmat, turun dengan kurniaan Allah. Lepas tu 704-16 iaitu solat tahiyatul masjid. Ada hadis tentang solat tahiyatul masjid. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjida falyarqa' rak'atain yajlisa. Hadis qabla an yajlisa. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdoa, apabila salah seorang daripada kamu memasuki masjid, maka hendaklah dia solat 2 rakaat sebelum duduk. Imam Daud Zahiri berpendapat, Imam Daud Zahiri selalu maknanya bila hadis fal yarqa' maksudnya itu amar. Amar menunjukkan wajiblah. Aimah arba'ah 4 mazhab mengatakan mustahab. Mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat ketika khutbah pun mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat ketika khutbah pun masih boleh solat tahiyatul masjid. Mazhab Maliki dan Hanafi mengatakan, mazhab Hanbali, mazhab Maliki tidak boleh. Mazhab Syafi'i berpendapat apabila seorang itu memasuki masjid, telah saya terangkan semua, saya baca saja di sini. Masuki masjid ketika imam sedang berkhutbah, maka tertanggung ke atasnya 2 rakaat solat, iaitu solat tahiyatul masjid.
Dan apabila dia melakukan solat qabliyah Jumaat, maka telah dikira melakukan solat tahiyatul masjid. Sebab dua-dua tu dipanggil sunat mutlak saja, atas dasar sunat. Maka bagi orang yang berada di luar masjid, maka tidak tertanggung ke atasnya solat tahiyatul masjid dan perlu terus mendengar khutbah tanpa sembahyang sunat ba'da qabliyah Jumaat tadi. Okey, hadis ke-705 kurungan 17. Sebelum pulang ke rumah daripada safar, sebaiknya 2 rakaat dahulu di masjid. Sebelum kita, sebab ini jarang sangat kita beramal dengan hadis ni. Mana-mana kita bermusafir dan sebagainya, baru kita datang ke rumah dulu. Kalau dalam jemaah, okeylah, kita keluar 40 hari, kita balik ke markas. So duduk markas, kita sembahyang dulu. Ataupun kita musafir masih mana-mana, kita mesti singgah dulu di masjid 2 rakaat. Ini amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhdamu min safarin illa naharan fi ad-duha fa idza qadima bada'a bil masjid fa shalla fihi rak'atain thumma jalasa fihi, muttafaqun alaih. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi tidak pulang daripada safar melainkan pada siang, pada waktu duha. Nabi balik pada waktu duha. Apabila Nabi pulang, maka baginda akan datang ke masjid dahulu, bersolat 2 rakaat, kemudian duduk di dalamnya. Bila Nabi pulang daripada musafir, safar maksudnya Nabi pulang daripada bermusafir, sahabat akan menunggu Nabi di Madinah. Sahabat akan tunggu Nabi di Madinah. Sebab itulah baginda akan duduk beberapa ketika di masjid untuk melayan para sahabat yang menyambutnya. Bila sahabat nak sampai, bila Nabi nak sampai, sahabat dah tahu dah Nabi akan sampai. Jadi Nabi akan duduk di masjid. Nabi akan sembahyang sunat tahiyatul masjid dan Nabi akan tunggu. Sebab bila Nabi pergi bermusafir kan, kadang-kadang Nabi pergi berdakwah dan kadang-kadang Nabi pergi ghazwah, peperangan dan sebagainya. Jadi Nabi bertolak. Jadi bila bertolak, Nabi akan pulang. Jadi kemasukan Nabi itu telah ditunggu oleh sahabat-sahabat di Madinah. Mungkin tetamu-tetamu yang datang. Jadi sahabat akan tunggu. Macam gitulah juga bila Maulana Jamshid, tuan guru kami, bila dia nak bersafar, nak pergi ke mana, kita akan hantar dia. Kita akan hantar dia ke naik kereta api dan sebagainya. Saya sebagai khadim dan sebagainya. Tapi hari nak pulang, dia tak beritahu bila dia nak pulang. Khadimlah yang tahu. Kita oranglah yang kena ambil inisiatif bilakah Maulana akan pulang daripada musafir. Mungkin Maulana pergi istimak dan sebagainya. Kita lah kena tahu. Maulana tak beritahu. Dia kata aku tak tahu bila pulang. Tapi kau pandai lah. Jadi kita khadim ni memang peka. Kita seorang khadim. Khadim ni khadam lah. Kita khadim ni, orang berkhidmat ni, memang kita peka bila Maulana akan pulang. Maulana daripada Raiwin ke Karachi. So kita akan kira, okey, istimak hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad doa, hari Khamis malam Jumaat istimak, hari Ahad doa. Bila hari Ahad doa, habis zuhur, Maulana daripada Karachi akan singgah kejap di rumahnya di Sindhi tu, di Tandul Alaya. Mereka singgah selepas zuhur, mereka singgah maghrib. Mereka akan duduk, mereka akan sampai zuhur, asar di kampung dia lah, tempat isteri Maulana. Sebab Maulana duduk di markas di Raiwin. Tu mereka akan singgah dan Maulana akan singgah tu pun tak balik rumah pun. Pergi masjid juga. Masjid ramai tu tamu nak datang. So isyak Maulana akan pulang ke rumah. Sebelum subuh Maulana akan naik balik kereta api. Itu kita punya planning kita. Maulana akan balik naik kereta api pagi Isnin. So pagi Selasa Maulana akan sampai kat Raiwin. Dan kereta api dia banyak express. So kita akan Maulana akan naik express. Nama express tu biasa Maulana naik Awami. Nama express tu Awami, Shalimar, macam-macam. Maulana akan naik Awami Express. Sebab Awami Express dia akan berhenti di Raiwin, lepas tu dia akan terus ke Lahore. So dia akan berhenti di stesen Raiwin. So kami akan tunggulah. Maulana pagi Selasa, pagi Senin, Maulana akan naik kereta api daripada kampungnya dan Maulana akan sampai pagi Selasa sebelum subuh. Kereta api tu akan sampai, dia dalam 24 jam punya kereta api. Bila kereta api yang express tu sampai, kami khadim ni memang dah tunggu dah.
Memang tu. Dan Maulana pun ada pengiring dia lah, jemaah-jemaah yang nak datang. Tapi kami ni turun tu memang Maulana ada. Tepat waktu dia. So khadim ni peka. Khadim ni kena peka. Sebab khadim ni kita peka. Bilakah tuan guru kita akan pulang? Sebab dia tak akan beritahu bila dia pulang. So kamilah kena tahu bila Maulana akan pulang, bila akan sampai, dan siapa yang akan sambut Maulana di stesen kereta api. So kamilah khadim-khadim ni lah yang kena peka semua sekali. Kami dengan belajar lagi, kena peka lagi. Oh, dia peka banyak benda yang terpaksa kita lakukan. Allahu Akbar. Jadi begitu. 2 rakaat tetangga. Sebelum pulang, jadi Nabi sembahyang dulu. Nabi pulang daripada musafir, baginda akan menunggu di Madinah. Sebab itu baginda akan duduk beberapa ketika di masjid untuk melayan para sahabat dan yang menyambut baginda sallallahu alaihi wasallam, bermusafahah dan sebagainya. Jika pulang daripada musafir pada waktu malam, maka akan menyusahkan orang. Sebab apa Nabi pulang waktu zuhur zaman dulu kan? Sebab tu dalam kaedah dia, kalau pulang daripada ghazwah perperangan, bila malam tak boleh, syarat dia tak boleh pulang ke rumah lagi, kena tidur di masjid dulu, tak boleh tidur kat rumah. Sebab dulu kan zaman komunikasi tak ada. Jadi bila sampai ke dah selepas balik berperang, selepas balik bermusafir, mungkin isteri-isteri tidak dapat membuat persiapan lagi tentang kepulangan suaminya. Tak tahu tiba-tiba malam-malam dah sampai dah. So persiapan untuk menanti suaminya tak sampai. Sebab itu Nabi kata bila kamu safar malam, kamu sampai waktu malam, duduk di masjid dulu, jangan pulang. Sekarang sebelum pulang pun dah WhatsApp dah sampai dah, tak jadi masalah. Begitu. Sebab itu zaman komunikasi dah ada lah. Tapi kalau menjadi sunnahnya, so kita pulanglah pada waktu tengah hari. Jadi 2 rakaat, solat 2 rakaat. Solat tahiyatul masjid atau solat sunat kembali daripada musafir. Mazhab Hanafi mengatakan pada waktu tahrim tidak dibenarkan solat tahiyatul masjid. Sebab itu konsep dalam dakwah ialah daripada rumah singgah dahulu di masjid, kemudian barulah ke tempat kerja. Begitu juga ketika hendak pulang daripada kerja untuk mendapat. So konsep kita belajar dalam dakwah, okey, pagi daripada rumah kita mesyuarat. Ada mesyuarat harian dan sebagainya. So kita buat persiapan, kita pergi bekerja. Bila bekerja, masing-masing dengan pekerjaan, balik petang, so kita balik masjid dulu. Kita balik masjid. Supaya apa? Sebelum pergi ke masjid, sebelum pergi bekerja, datang ke masjid tempat bekerja. Bila balik daripada kerja, datang ke masjid, baru balik ke rumah. Jadi daripada rumah ke masjid ke tempat kerja, daripada tempat kerja ke masjid dan ke rumah. Supaya bila balik ke rumah, kita mendapat keberkatan yang kita bawa daripada masjid. Itu konsep dakwah yang kita buat. Jadi banyak-banyak benda yang kita buat. Jelas supaya konsep-konsep ini dilakukan, supaya dalam kehidupan kita mendatangkan keberkatan. Okey. Hadis ke-706 kurungan 18. Bolehkah mengiklankan barang yang hilang dalam masjid? Ini amalan-amalan tu adalah boleh tak? Bila kita hilang barang, kita boleh iklan tak dalam masjid? Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan yanshudu dallatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu alayka fa innal masjida lam tubna li hadhihi, rawahu Muslim. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendengar seorang mengiklankan barangnya yang hilang dalam masjid, maka hendaklah dia berkata, semoga Allah tidak mengembalikannya kepada kamu. Sesungguhnya masjid tidak dibina untuk tujuan itu. Masjid tidak dibina untuk tujuan itu. Memanglah dalam dakwah ni, tuan-tuan yang mulia, dalam dakwah semua kita buat adalah ada dalil. Maknanya ada hujah, ada dalil daripada hadis-hadis Nabi. Sebab yang menyusun kerja dakwah ni ulama-ulama. Jadi mereka akan menyusun, dan setiap pekerjaan itu mesti ada hujah dan dalil, iaitu melalui Quran dan hadis ataupun
daripada kata-kata ulama yang mana diambil daripada mafhum Quran dan hadis. Jadi sebab itu Maulana Ilyas rahmatullah alaih di dalam menyusun kerja dakwah, Maulana telah mengatakan ini sifat yang nak diusahakan. Iaitu kita kan dalam dakwah kita ada 6 sifat yang perlu kita usaha. Iaitu Maulana telah bentangkan apakah sifat-sifat yang perlu diusahakan pada jemaah untuk kita timbulkan sifat. Dengan sifat ini mudah kita untuk beramal dengan kehidupan agama. Kalau mengikut Maulana Ilyas rahmatullah alaih dalam menyusun sifat tadi, Maulana suka dakwah dan iman. Sebab tu Maulana kata kalau lah aku namakan dakwah ini ialah dengan satu nama, iaitu dengan nama apa dia? Tahrikul iman, untuk gerakkan iman. Tahrikul iman, untuk kuatkan iman, dan tahrikul iman. Tapi oleh kerana orang lain yang letak nama dakwah ni dakwah tabligh. Tapi kalau mengikut Maulana Ilyas, dia nak letak, kalaulah ada nama dalam dakwah ni, kalaulah boleh letak nama lah dalam dakwah ni, aku nak letakkan dakwah ni dengan nama tahrikul iman, untuk gerakkan iman supaya menuju kepada solat. Iman dan solat saja benda yang nak dijaga. Tapi tak bila bincang dengan ulama. Dia ada 4 ulama besar dalam menyusun 6 prinsip ni dalam tabligh ni, iaitu Mufti Kifayatullah rahmatullah alaih, iaitu Ahmad Sharampuri, iaitu Syekh Sharampuri, Mufti Kifayatullah, lepas tu Syekh Abdul Qadir Raipuri dan Maulana Husain Madani. Ni semua ni ulama-ulama, 5-6 orang ulama ni Mufti Kifayatullah yang menyusun. Dia kata tak, dalam prinsip dakwah ni kita kena ada 6 perkara. Pertama, kita usaha atas yakin, atas kalimah, atas iman dan kalimah, iaitu atas keyakinan kita kepada Allah dan Nabi. Kedua, kita usaha atas solat. Ketiga, kita atas usaha atas ilmu dan zikir. Keempat, kita ada hubungan dengan manusia, ikram muslimin. Kelima, segala pekerjaan dibuat semata-mata kerana Allah. Dan keenam, kita berusaha atas dakwah dan tabligh. So disusun oleh ulama dan mendapat buah fikiran daripada ulama. Jadi sebab apa? Semua perkara yang kita belajar, semua perkara yang kita sabitkan, kita belajar, ada hadis tu. Kenapa kita bermusafahah untuk keluar jemaah? Kenapa kita bermusafahah? Kenapa kita ada penerangan? Kenapa kita ada bayan hidayat? Kenapa kita ada kalam raji'in, iaitu wafsi? Apakah pesanan-pesanan pada mereka-mereka yang balik daripada khuruj? Semua yang dibuat dalam dakwah ni, semua kita ada hujah dan dalil. Cuma orang-orang awam tu benda tu tak tahu aja. Semua dia tahu ni kena buat ni, kena buat ni. Tapi sebenarnya benda ni telah disusun oleh ulama-ulama dengan Quran dan hadis. Begitu. Khair. Jadi barang siapa yang mendengar seorang yang mengiklankan barang yang hilang dalam masjid, maka hendaklah dia berkata, sesungguhnya Allah tidak mengembalikan kamu kepada kamu. Sesungguhnya masjid tidak dibina untuk tujuan demikian. La raddahallahu, yang bermaksud jangan kamu iklan. Jika kamu tidak mengiklankan barang kamu yang hilang di masjid, Allah akan mengembalikan semula pada kamu. Tetapi jika barang itu hilang dalam masjid, maka tidak mengapa mengiklannya di dalam masjid. Jangan iklan kat masjid. Barang hilang jangan iklan masjid. Masa ni tuan-tuan pergi kan di Pakistan, dia akan masjid ni tempat iklan tu. Kalau apa-apa pun akan iklan lah di masjid. Ada apa-apa akan iklan lah di masjid. Masjid ni bukan tempat iklan. Tapi kalau barang tu hilang dalam masjid, kena iklan juga, barang saya ada tertinggal kat masjid. Itu boleh. Maksudnya barang yang luar, yang hilang di luar, jangan gunakan masjid sebagai iklan pada barang-barang tadi. Begitu. Hadis yang 707-19. Setelah makan bawang, jangan terus masuk ke masjid. Ni amalan-amalan yang mana? Amalan-amalan yang dilarang untuk masuk ke masjid. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man akala min hadhihi sajarati al-muntinati fala yaqrabanna masjidana
fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu al-ins. Muttafaqun alaih. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memakan buah daripada pokok yang berbau, yakni bawang, maka janganlah dia menghampiri masjidku ini, sebagai sesungguhnya malaikat tidak selesa dengan perkara yang manusia merasa tidak selesa. Jadi jangan selagi dia tidak menyakiti sebelum ni, makna menyakiti malaikat. Jangan membawa perkara-perkara yang mana tak rasa selesa. Kita macam kita nak kadang-kadang bau mulut orang, kita tak selesa kan? Malaikat pun tak selesa. Kadang-kadang kan orang tu kadang-kadang heran juga. Orang tu mulut dia bau lah. Dia cakap dengan kita, mulut dia bau, dia tak perasan ke? Kita cakap tak tahan nak cakap dengan dia. Dia masih lagi. Ada orang macam lah, kita tak tahu. Kita mungkin ada orang tu dia memang mulut dia berbau. Mulut dia bau. Mulut dia berbau. Di mulut mana dia cakap. Kita kan kadang-kadang kawan, kita tak kata, kalau kawan baik kita boleh kata, mulut kau ni bau lah. Tapi kalau orang-orang, kita tak boleh kata, kita diam je lah. Begitu. Ataupun ada satu orang yang mana kita boleh beritahu dia untuk beritahu orang tadi. Tapi kalau kita nak terus tegur orang tu, makan tempeleng lah kita. Kena penampar lah kita kalau yang mengeh-mengeh ni. Kena jeragah balik. Kita seragah balik, diseragah kita balik. Jadi kita tak beritahu semua orang. Tapi orang tu dia kena tahulah mulut dia bau ke. Sebab kita tak suka benda berbau. Jadi apa yang manusia yang tak suka, tak rasa selesa, malaikat pun tak rasa selesa lah juga. Jadi hukum di sini ialah untuk semua jenis makanan yang berbau, bukan sekat bawang saja. Kurang elok seperti bawang. Bau makan bawang, masuk bawang yang tak digoreng lah, bawang mentah, makan bawang mentah tu. Rokok, tembakau dan sebagainya. Jamhur ulama kata hukum ini umum untuk semua masjid di dunia ini. Apa pun semua masjid tak boleh, jangan bau. Kadang-kadang muli ni lobak putih. Lobak putih ni dia tak bau sangat. Tetapi kalau siapa orang makan lobak putih, bila dia sendawa tu tak, dia akan keluar bau yang kurang enak. Begitu jugalah bau durian. Bau durian. Jangan meludah dalam masjid. Hadis 708/20. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-buzaqu fil masjid khati'atu kafaratuha dafnuha. Muttafaqun alaih. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, meludah dalam masjid adalah satu kesalahan dan kafarahnya adalah mengambusnya dengan tanah. Muttafaq alaih. Masjid di zaman Rasulullah berlantaikan tanah. Kita berlantaikan kapek dah. Kita berlantaikan mozaik dah. Sekarang tak berlantaikan tanah dah. Dulu berlantaikan tanah. Jika berlantaikan marmar dan seumpamanya, maka hendaklah dibuang dan dibersihkan. Kena bersih. Masya Allah, hari-hari kena suci, kena bersih. Seronok datang ke masjid, bau dia semerbak. Berkilat ni zaman Covid ni, mari cuci masjid. Kita punya marmar, tengok daripada jauh dia berkilat tau. Masya Allah, seronok sembahyang. Dulu nak sembahyang, Allahu Akbar. Ini berkilat, bersih. Masya Allah. Allahu Akbar. Amal dihadapkan di hadapan Allah. Amal kita akan dihadapkan di hadapan Allah. 709/21. Wa Nabi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasinil a'maliha al-'adhan yumatu an tariq wa wajadtu fil masawi'i a'maliha an-nukha'ah takunu fil masjid la tudfanu, rawahu Muslim. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dipamerkan kepadaku amalan-amalan baik dan buruk umatku, maka aku didapati
Amalan yang baik adalah membuang sesuatu yang menyakiti daripada laluan orang ramai, dan aku mendapati amalan yang buruk itu adalah meludah dalam masjid lalu tidak dikambus, yakni tidak dibersihkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi diperlihatkan sama ada dalam mimpi kepada baginda atau di malam Mi'raj. Nabi telah ditunjukkan demikian. Nama setiap manusia akan disebut dan dibentangkan amalannya. Nama setiap manusia, fulan, nama dia disebut. Amalan dia fulan dibentangkan. Hanya Allah sahaja yang mengetahui bagaimana amal itu dibentangkan di hadapannya. An-nukha'ah, sama ada dia sendiri yang meludah atau ludahan orang lain, lalu dia tidak menanamnya, yakni tidak membuangannya atau membersihkannya. Boleh, jangan lupa. Yang ni Anas live. Jadi dengar bayan saya dan semalam, esok kita masuk daurah saya, insya-Allah daurah saya, iaitu di dalam daurah ni ada komitmen lah sedikit. Kita akan ada 6 jam daurah. Tengok sistem daurah, ada ulangan di daurah. Sebab daurah kita buat kitab yang kedua juga, iaitu kitab Taharah. InsyaAllah banyak dah. Kita ada 93 kali dah siri, dan daurah kita sudah ada 5 kali dah. 5 kali 6, 30 jam daurah dan 92 siri yang secara umum. Banyaklah kita tu. Dan semalam muda kita dah kira 150 berapa jam dah. 152 jam dah kita berkeudara dengan saya, berkeudara dengan tuan-tuan. 150 jam. Tuan-tuan tahu tak 150 jam tu? Allahu Akbar. Setahun kali satu masjid 20 jam saja. 20 jam setahun. Kalau 150 jam dah 7 tahun dah kat masjid tu. Tuan-tuan belajar dengan saya 3 bulan, 4 bulan, seperti tuan-tuan sudah belajar 7 tahun di masjid yang saya mengajar. Untung kan? Masjid, sebab satu masjid yang saya mengajar paling-paling banyak pun 2 kali sebulan. So sebulan, setahun, hanya 20 kali saja pelajaran saya. Sebab 2 bulan tu cuti lah, raya, puasa, tak ada kan. Maknanya 10 bulan. 10 bulan bermakna 20 kali pengajian. Satu pengajian tak sampai sejam pun, kita kira lah 1 jam lah. Maknanya 20 jam. Setahun di masjid-masjid mengaji dengan saya 20 jam. 20 jam. Kalau dan tuan-tuan telah belajar dengan saya bulan 4 dah ni. Bulan 4, kita bulan 4 dah akhir dah. 5, 6, 7, 8. So 3 bulan lebih dah. 3 bulan setengah dah. Tuan-tuan belajar dengan saya 150 jam. 150 jam tuan-tuan duduk dengan saya saja. Saya nak kira ni tahdis bin nikmat ni. Saya nak beritahu tuan-tuan ni 150 jam. So 140 jam, iaitu 7 tahun di masjid lain. So tuan-tuan belajar dengan saya 4 bulan, 3 bulan setengah. Bererti termasuk daurah lah tu. Bererti tuan-tuan telah belajar dengan saya 150 jam lah, 7 tahun dah di masjid luar sana. Dia dalam masa 4 bulan tuan-tuan belajar dengan saya. Kalau kat masjid saya mengajar masjid 7 tahun baru tuan-tuan tuan-tuan belajar seperti 7 tahun di tempat yang lain. 7 tahun di tempat yang lain. Berkat, moga Allah Ta'ala bagi berkat. Masya Allah. Moga Allah berkatkan tuan-tuan. Allah berkatkan usia kita, Masya Allah. Kadang-kadang kita perlu kira. Mengira tu, menghitung tu satu keberkatan. Orang kata, jangan kira tak berkat. Kena kira lah baru tahu berkat. Dia ada tempat yang perlu kita kira. Ada tempat yang mana tak perlu kita kira. Ada tempat yang perlu kita kira. Ada tempat yang tak perlu kita kira. Alhamdulillah. Nikmat Allah SWT. Keberkatan yang Allah bagi pada kita. Nikmat-nikmat itu yang Allah SWT sayuriakan pada kita. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi mana dah kita tadi? Jadi situlah, kita berhenti di situlah. 710 hadis yang kurungan 22, insya-Allah. Kita sambung pagi esok sekejap. Sebelum kita buat daurah pada malamnya. Pagi esok dalam 40 minit, 45 minit, okeylah 6.45 sampai 7.30 aja.
pengajian pagi esok saya akan ambil 45 minit saja. Saya tak akan ambil panjang. 45 minit saja. Dalam 45 minit sajalah. Dalam 7.30 kita berhenti je lah. Sebab saya ada urusan sikit dengan Mawib. Esok dalam pukul 10. So saya ada kelas lagi sekejap. Pukul 8.30 tu saya kena cash kelas lagi. Jadi insyaAllah lah dalam 7.30 6.45 pagi kita akan buat sedikit lah pengajian. Sampai 7.30 ke 7.20 ke dalam 45 minit lah. Senang begitulah, lebih kurang 45 minit. Kalau 6.30, kalau kita mula 6.30 subuh sekarang kan 6.5 minit lah. 6.5 minit tak boleh lagi dah, kita nak pergi semayang masjid apa kelang kabut. 6.45 cantik lah tu. Kita akan duduk program 6.45 sampai 7.30 pagi esok. Jadi insyaAllah pada siapa yang dah daftar tapi belum lagi masuk dalam pendaftaran tadi, belum on lagi, belum hantar lagi, maka cepat-cepat. Kadang-kadang dah daftar tapi tak on lagi dengan kita punya tally pengajian tadi, kadang-kadang terlewat. Jadi jangan tuan-tuan. Jadi siapa yang belum daftar lagi, terus berdaftar insya-Allah. Siapa yang dah berdaftar, terus lagi berdaftar. Esok 6.45 pagi lah insya-Allah. 6.45 pagi. Esok sepatutnya tak ada pagi, sebab saya dah buat malam dah. Tapi saya sebelum malam ni 9.45 nanti atau 9.30 kita akan buat daurah khusus. Daurah ini bagi mereka-mereka yang baru dalam kelas saya, dalam FB saya, daurah ini kita buat secara intensif dan kita buat dalam masa 6 jam. Dan ada komitmen lah, tuan-tuan kena berdaftar dan sebagainya. Nanti insyaAllah di akhir rancangan ini Muda akan keluarkan sedikit di sisi pendaftarannya. Semua tuan-tuan ada sedikit komitmen lah dengan saya. Dan untuk memberi sebab, tujuan kita buat ni sebab kita nak habiskan, saya rasa dalam 3 tahun insyaAllah kita selesaikanlah ke semua hadis ni. InsyaAllah ke semua hadis ni, dalam 6,000 hadis kita akan selesaikan dalam masa 3 tahun insyaAllah. Jadi siapa yang belum daftar, insyaAllah tuan-tuan boleh daftar. Di hari pertama Ramadan kita mula tu, first Ramadan, hari pertama Ramadan kita bermula sampai sekarang lah. Dan siapa yang belum daftar, berdaftar dulu. Siapa dah daftar, terus dia hantar ke admin untuk dia di-on-kan. InsyaAllah malam esok, pagi esok untuk umum kita bertemu sekejap. Dan pada malam esok, iaitu pada esok malam, kita akan mulakan pengajian kita dalam jilid kedua, iaitu Kitabut Taharah, sambungan di sana. Wallahualam. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Itu Ahmad Nubli telah keluarkan daurah Midraj 06 insyaAllah. Wallahualam. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat ala ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa qannina bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Taqabbal insyaallah.